Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada pun had, yakni sakatan tertentu fardu, yakni tertentu tuntutan fardu ain ke atas engkau. Tertentu fardu, yakni had yang fardu ain. Dia fardu ain, ain ni yang tertentu. Fardu kifayah dengan makna dalam satu-satu kawasan ada yang sudah mengetahui, maka memada daripada orang-orang yang lain dengan bahawa orang-orang yang lain tidak berdosa. Adapun fardu ain ni tertentu atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan adapun had yang tertentu fardu, yata'ayyanu farduhu, yang tertentu fardunya atas engkau. Daripada ilmu sir itu, yakni ilmu tasawuf. Ilmu sir, ilmu batin dia panggil, yang kita kenali dengan ilmu tasawuf. Manakah had yang tertentu, sakatan yang fardu ain daripada ilmu tasawuf, mengenal ia mewajib akan dia, mengenal akan perkara yang mewajib akan dia dan yang menegah akan dia akan ilmu tasawuf. Ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang wajib, yang mewajibkan akan dia akan ilmu tasawuf, daripada sifat-sifat kepujian. Kena mengenal, kena mengetahui akan perkara-perkara, sifat-sifat kepujian yang wajib atas kita semak ke dalam hati kita. Contohnya taubah, contohnya khauf, zuhud, tawakkul, sabar, redha, qanaah, kemudian redha, zikrul maut, ingat akan mati. Mana contohnya dalam kitab Penawar bagi hati itulah, didatangkan 10 sifat kepujian, kemudian didatangkan 10 sifat kecelaan, kemudian didatangkan 10 sifat kepujian. Dan yang menegah akan dia, yang menegah akan ilmu sir, ilmu tasawuf, dengan bahawa mengetahui akan sifat-sifat yang dicela pada syarak. Mana sifat ghadab, sifat hasad, sifat bakhil, kasih akan harta, suka akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, takabur, ujub, riya. Itu semua susunan dalam kitab Penawar bagi hati. Itu had fardu ain ke atas kita. Bukan sebut macam saya sebut tadi. Itu saya sebut taubah, khauf, zuhud, sabar, syukur. Itu sebut perkataan. Itu sebut perkataan. Satu-satu tu kena perinci. Itu fardu ain. Bukan hanya sebut sahaja. Bukan hanya sebut
marah, ghadab, dengki, bakhil, takabur, uju, riya. Itu sifat kecelaan. Itu sebut perkataan. Satu-satu sifat kecelaan tu kita kena molek. Satu-satu sifat kepujian tu kena molek. Saya ni mari ceramah dah ni, duk cerita dah ni, cerita taubah. Kita kena perbanyakkan taubah. Kita kena perkuatkan khauf takut akan Allah. Kita kena zuhud, berpaling hati daripada dunia, sabar atas ujian Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Dalam buat amal ibadah kita kena sentiasa hati kita ikhlas, jangan riak. Saya mari ni dak ceramah pada ain lagi ke? Dak. Itu baru cerita tajuk. Sebab ada orang faham gitu. Dah iyalah nak taubah. Apa dia taubah? Apa syarat hukum taubah? Khauf, takut akan Allah. Macam nak timbul takut akan Allah? Apa maksud khauf, takut akan sifat kepujian di situ? Zuhud, berpaling hati di dunia. Tapi bila kita berpaling hati di dunia, hati kita macam mana? Zuhud, berpaling hati di dunia. Tak ada dunia di hati kita. Jelas je dunia tu kata. Pada jelas. Bukan dunia dia. Dunia anak pun dia penting lagi. Bukan dunia cucu dia penting lagi. Penting ke dunia anak? Habis dah bagi anaknya. Beri belajar ilmu dunia, berjaya dunia. Ilmu agama? Cucu yang tak ada kena-ngena dia pun dah penting lagi. Supaya belajar ilmu dunia tinggi-tinggi, biar berjaya dunia tinggi. Duk cakap ni cucu dia begini. Ilmu apa? Ilmu akhirat ke ilmu dunia? Ilmu dunia. Itu zuhud dia panggil. Hak tu dipanggil kasih akan dunia, hubud dunia, bukan zuhud. Nak zuhud tu macam mana? Zuhud orang awamnya macam mana? Pada ni zuhud orang awamnya macam mana? Kita bicara dah dan kita pernah bagi hati. Satu-satu tu kena perici. Bukan hanya bila macam tadi lah. Kita kena pelihara hati dia beriak, wujud takabur. Tak sama pada ain. Tak, itu je cerita tajuk. Macam ginilah. Mari-mari kita ni semayang biar betul. Syarat hukum semayang kena cukup. Berjemaah kena tahu syarat-syarat berjemaah. Itu ceramah barunya. Perincian syarat tu fardu ain. Kita ni mestilah berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jemaah. Jangan berakidah dengan akidah ahli bid'ah. Kena berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jemaah. Mana akidah ahli sunnah wal jemaah? Tu ceramah baru. Ada ni. Mari bilang wujud kidang bakok pun sama juga. Itu bilang sifat. Satu-satu sifat tu kena perici molek. Setakat mari bilang rukun iman yang 6 perkara. Budak umur 5 tahun pun boleh sebut. Kena perici satu-satu rukun iman tu fardu ain. Ni ambil molek ni. Hak fardu ain, fardu ain dalam kitab dalam kitab Minhajul Abidin ni. Mari ceramah cerita bab sifat hati. Tak ceramah fardu ain lagi. Tak. Fardu ain ni kena perici satu-satu sifat tu. Sifat kecelaan yang 10 kena perici molek. Sifat kepujian yang 10 kita pernah berhati kena perici molek. Ghadab contoh marah. Manakah ghadab yang dicela pada syarak? Manakah ghadab marah yang dipuji pada syarak? Mana bukan kata ghadab ni dicela pada syarak pada semua keadaan. Ada ketika kita kena ada sifat ghadab. Sifat marah tu kena ada. Sifat ghadab marah tu sifat kecelaan. Memanglah satu ketika. Tapi ada satu ketika diperlukan sifat ghadab tu. Jangan sejuk semua. Sejuk je. Anak buat apa pun keli-keli ayah. Ada ayah seumpama tu. Orang kata ayah dia baik. Tak pernah marah. Baik ayah. Tak pernah marah.
Bukan kata tangan tak pernah naik, mulut tak pernah marah, senyap je. Anak buat apa pun tengok je. Ada jenis gitu, tengok tak ada apa, senyap je. Anak tutup aurat tidak sempurna pun ditengok je. Anak nak tumpang pergi kedai, digendong je anak dia tu. Anak tu pakai t-shirt, tudung pakailah tudung sikat tu, tapi pakai t-shirt lengan apa, bawa je. Yang tukang bawa tu ayah haji pakai kopiah, bawa je anak pakai t-shirt pergi kedai. Anak puang lah, sejuk je gitu nak. Tak ada rasa nak marah. Ada orang gitu, orang jenis sejuk je. Ada apa? Anak tu anak budak-budak tengah dikena didik ni, pun ditengok je. Ada. Dibawa anak dia main masjid, anak dia buat gapo di masjid, dia tengok je. Anak dia duduk lilah-lilah depan batai hidung orang tua, dia tengok je. Ada ni. Kata Allah, sejuknya lah. Dan anak tu kan, apa? Lilah-lilah depan batang hidung orang tua. Apa kata? Gemari bising dalam masjid. Dia tengok, dia dengar je. Dia tanya apa dah anak dia tu. Senyap je. Orang tengah mengajar, anak dia main glosor atas belakang. Diwi belakang dia di papan glosor. Senyap je. Ada ni. Orang lain yang duduk belajar sekitar kawasan tu, lari dah, kita ke depan. Apa? Bosang tengok tak sungguh. Tak langsung. Marah tu tak ada. Dia kena ada radak tu. Tapi radak mana, marah mana dicela pada syarak. Itu satu-satu kena perici. Satu-satu sifat kepujian yang wajib kita semak dalam hati. Satu-satu sifat kecelaan yang wajib kita tegah, yang wajib kita pada daripada hati, hingga hasil bagimu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan niat dan ikhlas baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sejahtera amal daripada hak sifat-sifat kecelaan atau hak fardu ain daripada ilmu sir, ilmu tasawuf. Tapi pendek je dia cerita. Dan kebanyakan hak kadar dan kebanyakannya demikian itu, yang demikian kadar fardu ain daripada ilmu tasawuf ni tersebut di dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin, insya-Allah. Gitu je. Lepas tu dia pergi pada dan ada pun had barang yang wajib yang dituntut daripada ilmu syariah, ilmu fiqh lalu dah. Pendek je cerita hak fardu ain daripada ilmu sir, ilmu tasawuf. Yang mana hak kebanyakan daripada ilmu fardu ain, ilmu tasawuf ni ada dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin. Tapi memanglah hak fardu ain ni lengkaplah dalam kitab Minhajul Abidin ni. Tetapi kitab Minhajul Abidin ni dia lebih tinggi dah lah. Hak muqaddimah permulaannya, kitab penawar bagi hati lah tu permulaan. Kitab Minhajul Abidin ni dia panjang lah. Panjang. Contohlah kalau kita bicara hak dalam kitab penawar bagi hati, bicara taubah, sifat kepujian yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin. Nanti habis bagian ilmu, akabah ilmu sekarang, terus pindah pada akabatut taubah. Akabah taubah lalu dah. Tapi akabah taubah dalam kitab Minhaj ni bicara taubah lebih halusi daripada bicara taubah dalam kitab penawar bagi hati. Jadi makna hak Minhajul Abidin ni hak pertengahan lah sikit. Hak permulaannya kitab penawar bagi hati. Contohnya dalam kitab penawar bagi hati cerita sifat khauf. Dia bicara dalam kitab Minhajul Abidin sifat khauf. Tapi nak bicara sifat khauf dalam kitab Minhajul Abidin ni muka surat berapa dah? Akabah yang keempat dah. Nak bicara khauf nanti. Akabah yang keempat. Akabah yang kelima di muka surat 97.
97 muka surat. Nak bicara bab khauf dan rojak. Khauf dan rojak, dan kita pernah berhati sifat mahmudah yang kedua lepas taubah. Dan kitab Minhajul Abidin ni nak masuk bicara khauf dan khauf dan rojak, lagu dua tu di muka surat 97. Al-aqabatul khamisatu wa hiya aqabatul bawa'is. Aqabah yang kelima, aqabah bawa'is, yang memberi semangat, yang membangkitkan kita kepada mengabdikan diri akan Allah. Mana? Dengan khauf dan rojak. Tapi khauf dan rojak di muka 90 dalam kitab Minhajul Abidin ni memang teliti halus molek-molek. Tapi hak ni nak kena sesah hak pernah berhati dulu lah. Kita nak takut akan Allah, kita nak harap akan rahmat keampunan Allah. Takut akan Allah tu macam mana, harap akan rahmat Allah tu macam mana. Sebab apa? Antara khauf dan rojak ni dua jalan yang halus. Kena letak jalan adil, jalan tengah molek. Kalau lebih sangat takut jadi putus asa, lebih sangat harap jadi apa? Jadi dirasa aman sentosa. Kalau takut sangat jadi pondang lah. No. Takut sangat-sangat ni. Orang takut sangat macam mana? Takut je. Nak pergi situ takut, nak pergi sini takut. Siapa ke putus dengan hubungan dunia, dia kata. Tapi ini bukan cerita takut akan Allah, takut akan qawi. Takut tak ada qawi dah dah. Tak ada qawi. Ada orang tua takut akan qawi sampai sekarang. Macam terputus hubungan dengan kawan-kawan. Duduk kedai kopi tu tak nitah dah kedai kopi. Dah kedai kopi ada juga hok molek-molek lah cakap orang tua ni tak ada apa kedai kopi pun. Tapi putus hubungan. Apa? Takut sangat. Tak ada pondang. Jadi takut sangat. Tak ada benda dah kita ni. Dia apa? Tak bau adik-adik syurga. Boleh orang cakap gitu. Dia takut sangat. Dia kata apa? Tak ada bakat nak jadi ahli syurga. Tak ada bakat. Apa tu? Takut sangat tu. Bawa pada kunut, putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada keampunan Allah. Ni. Takut sangat. Harap sangat. Mati pun jangan rapat dah matanya. Tu harap lebih sangat. Jadi dia rasa macam aman je daripada seksaan Allah Subhanahu wa taala. Ni punah berlaku lah ni. Jadi khauf dan rojak nak letak warna tu. Ni. Dan kita minhaj. Lebih halus nak banding lagi tak pernah bagi hati. Tapi muskat 97. Matilah kita dulu jawapan dia. Sampai 97 tu. Tapi permulaannya kita pernah bagi hati nah. Sebab kadang-kadang itu bukan mengharap. Itu dia panggil angan-angan kosong. Umniyah dia panggil. Apa beza pula antara rojak dengan umniyah? Angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Dalam kitab Minhaj ni memang falusi molek dia cerita berkaitan dengan orang angan-angan ni. Angan-angan mana apa ni? Tadilah kalau mati pejam rapat mata tu angan atau apa? Harap lebih-lebih terkadang dia adalah angan-angan. Sebab permulaan bicara khauf dalam 97 tu permulaannya apabila betul bagimu jalan. Hak tu mula-mula sekali. Bila betul bagimu jalan, lepas tu panjang. Betul jalan, akidah kena betul. Ibadah kena betul zahir batin. Barulah ada takut akan Allah. Barulah ada harapan. Biar betul jalan tu dulu. Akabah yang pertama, akabah ilmu. Hak kata khauf dan rajak, akabah yang kelima daripada 7 semua sekali. Nak jadi khauf dan rajak ni kena betul jalan dulu. Kalau akidah pun tak jelas, kita orang berani. Akidah pun tak jelas, orang tak ada harapan lah tu. Dia kena betul jalan dulu. Barulah kita takut akan Allah, mengharap akan rahmat dan keampunan Allah. Betul jalan. Belajar akidah tu molek. Fadha aipeh kata so kena perici molek. Betul jalan barulah takut akan Allah.
barulah mengharap akan rahmat dan keampunan Allah. Ini dalam kitab Minhaj. Kemudian dalam kitab Penuh Bagi Hati pula, sifat kepujian yang ketiganya adalah zuhud. Zuhud dia akan bicara dalam kitab Minhajul Abidin ni, dia akabah yang ketiga. Akabatul awaik, akabah yang ketiga. Pergi kepada zuhud. Dah tu di muka surat 22 nanti. Yang manalah zuhud tu dia akan bicara. Tapi pembicaraan zuhud dalam kitab Minhaj ni lebih halus daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati yang kita bicara, yang kita baca sebelum Minhaj ni pun yang dihimpun daripada kitab Imam Ghazali juga. Kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab Penawar Bagi Hati, almarhum Syekh Qadir Mandili himpun ambil daripada kitab Imam Ghazali juga. Tapi itu hak mukadimah permulaan. Hak dalam kitab Minhaj ni lengkaplah fardhu ain hak dalam kitab Penawar Bagi Hati tu, tapi hak level pertengahan dah lah. Nak sampai pada bicara berkaitan dengan tawakul, sabar, redha, lengkap dalam ni. Bicara bab riya, ujub, bicara bab ikhlas, bicara bab zikrul minnah, ingat sentiasa akan nikmat kurniaan daripada Allah, lawan pada sifat ujub. Ini dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tapi susunan dia cukup-cukup barakah lah. Tapi cuma nak naik pada kitab Minhajul Abidin ni, kalau kitab Penawar Bagi Hati tu kena sentiasa mutalaah lah. Kena sentiasa mutalaah. Buka semula kitab Penawar Bagi Hati tu. Baca balik tajuk taubahnya macam mana, tajuk khaufnya macam mana, tajuk zuhudnya macam mana. Kena buka balik, kena sentiasa mutalaah. Kena sentiasa mutalaah. Barulah nak halusi lagi kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Minhajul Abidin ni memang adalah bicara ilmu pun panjang, nanti bicara taubah pun panjang. Kalau tadi saya sebut khauf dan rajat tadi pun panjang bicara. Takut akan Allah ke ataupun jara'ah dipanggil. Berani dengan Tuhan. Berani rajin buat amal ibadat. Rupa amal ibadat. Tapi berani rokok sujud kepada Allah dengan akidah tahu ke mana. Berani rokok sujud kepada Allah sembahyang bang pun tak betul. Bacaan-bacaan solat pun tak pernah betul dengan guru. Berani rokok sujud kepada Allah, hati riak, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia. Itu panggil orang takut akan Allah rokok sujud seumpama tu. Dia panggil orang yang jara'ah, berani, handalan, pendekar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang takut. Orang takut akan Allah ni rokok sujud dengan akidah yang sebenar. Orang takut akan Allah ni rokok sujud semayang dengan ilmu. Orang takut akan Allah ni rokok sujud dengan sifat-sifat kepujian, bukan rokok sujud dengan sifat-sifat kecelaan. Bayangkan sujud pada sujud, rukun yang paling tazallul, rukun yang paling menghina diri. Sujud ni rukun yang paling tazallul, yang paling menghina diri. Ada ni. Letak dahi di tempat pijau, tinggi punggung daripada kepala. Faham? Ni orang tua kita letak gambar sujud dinding ni. Sebab apa? Tu kita. Tinggi punggung dia kepala. Manusia ni Tuhan jadi kejadian yang mu'tadil, berdiri tegak molek tubuh. Makan pun juga makan molek je manusia ni. Kalau binatang, Tuhan jadikan punggung dengan kepala apa panggil apa ni? Separas. Kan binatang merangkuk kan? Separas. Tak nak makan, tunduk kepala nak makan. Kok belakang tu keluar rok belakang tu. Keluar tahi lah belakang tu. Sambil-sambil makan. Manusia dah tegak tubuh, makan pun comel je, tegak je. Tapi masa sujud tinggi punggung daripada kepala. Tiba-tiba sujud tinggi punggung daripada kepala, seteriak, ujub, takabur, kasih akan dunia, kasih akan harta. Itu orang takut akan Allah.
Itu orang jara'ah, berani berlakon di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penelitian dalam kitab Minhajul Abidin. Memang lengkaplah dalam ni hak fardu ain, tapi dia sudah sudah huraian tu lebih panjang. Jadi hak sekurang-kurangnya hak nak kena kemah, kita penawar bagi hati. Saya belajar habis 2-3 kali dah. Itu habis. Pun dia habis 2-3 kali. Ada orang ujian kita, tak ada orang ujian, tengok kita menguasai ke tidak. Kita lah mutalaah sendiri. Kena mutalaah sendiri. Jangan duk main telefon sangat. Lah ni bukan orang muda je, orang tua pun tak ada kerja lain. Orang tua pun tak ada kerja lain. Gesek ni. Gesek telefon lah. Dia gesek telefon. Mak haji dia mari dekat, dia pun tutup selalu. Dah sungguh ni. Ustaz tegur-tegur kot sikit Ustaz. Kata nak tegur macam mana kan, sedar daya haji kan. Dah lah dah sebut nama dia kata. Apa? Allah lah kata. Duduk jauh-jauh je. Mari dekat je, dia tutup telefon. Lepas tu dia kata, cucu dia ajar pula ke dia macam nak kuci. Cucu dia ajar macam nak kuci. Sungguh. Saya pastikan tak anda lagi nak kuci. Cara mana nak kuci tak anda? Dia kata cucu dia ajar ke toki dia tu macam nak kuci. Cucu dia ajar, dia minta cucu dia ajar bang kali. Tak ada buka dah telefon dia. Tapi kalau mak haji main dekat, tutup. Kalau dia tengok molek-molek, dengar ceramah, main dekat, kuat suara lah. Ni pakat dengar. Kenapa nak tutup? Ada benda tu. Ada benda. Orang tua. Orang budak-budak satu hal dah. Kita kena peringat sokmo. Ada masa je telefon tu. Jangan telefon duduk tangan sokmo ni. Tunggu budak-budak. Boleh lah. Dengar orang tua. Nak kata mana? Main waktu. Buka kitab. Mutalaah kitab. Kitab tu kita akan bawa ke masyarakat. Macam sebut minggu lepas lah. Mana bukti kita belajar ilmu tauhid? Kitab mana? Kita nak bawa ke masyarakat ni. Bukti kita belajar ilmu fardhu ain, fiqh, tasawuf. Kitab mana? Nak bagi masyarakat belaka ni. Dia panggil bahan bukti belaka ni. Wa amal gitu. Waktu tak masuk tu bicara dakwah kitab kita. Ilmu dah pun duluan kepada amal. Tapi ilmu tak panggil amal ibadahnya. Itu panggil adat tradisi je. Mula-mula ayat dalam kitab Minhajul Abidin. Mereka ketahui olehmu. Annal ibadah samaratul ilm. Ibadah adalah hasilan daripada ilmu. Di awal ayat kitab Minhaj. Selepas daripada Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam kitab Minhaj. Maka dimulai dengan apa? Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya ibadah ialah samaratul ilm, hasilan daripada ilmu. Dalam Sirajul Talibin, syarah pada Minhajul Abidin, falaulahu lam takun ibadah. Tapi ilmu tak ada panggil ibadah. Tak panggil ibadah, tapi ilmu ni. Mana kita nak menghadap Allah Ta'ala? Ilmu mana yang kita nak buktikan kita tu belajar? Hak sekurang-kurang fardu ain tu lah. Itu kata kalau kita tauhid kita mana, tak tasawuf kita mana, tak tasawuf pernah bagi hati. Ada orang dia pesen dak mutalaah. Dia tak baca tapi dia ulang belajar. Adalah kita pernah bagi hati. Habis kelas tu dia cari kelas ustaz lain pula. Adalah kita pernah bagi hati. Sebab apa? Dia tak pandai nak mutalaah, dia kata. Malah nak mutalaah, dia belajar hak tulis je. Ada seumpama tu. Ada orang belajar tak pandai bagi hati ni kita kata kok lebu. Lebu. Lepas pernah bagi hati, pernah bagi hati. Lepas pernah bagi hati, kata belajar sekali cukup dah patut mutalaah lah. Dia kata tak anda tu dia. Tak pandai nak mutalaah. Masa belajar pun tak ada catatan apa pun dia kata. Lepas tu belajar tu dia kata. Dia tak reti nak mutalaah. Ada orang ni jawi tak berapa laju. Jawi tak berapa laju. Tak apa laju tu ayat baik lah tu. Ayat kasar kok buta jawi.
Ayat-ayat lembut tak berapa laju. Tak berapa laju sungguhlah. Kalau baca Jawi tu memang kokak sungguhlah. Memang buta. Kata dah, sekarang ni ada hak Rumi kan. Dijuk Rumi kan. Dia kata tak jadi, dia kata. Ada pasal gitu. Tak jadi pegang hak Rumi. Dia ada dah dia tahu hak Rumi, dia dah hak Jawi. Bukan kita dia kata hak Rumi. Dan kalau pakai hak Jawi pandai ke tak? Tak pandai tu masalahnya. Dia tak apa pandai Jawi. Kata pegang hak Rumi. Dia kata hak Rumi ni bukan macam kita, dia kata. Dia rasa macam buku biasa. Macam buku SPM lah kan. Kan buku Rumi kan. Memang kita tak galak mana Rumi, suruh pakai hak Jawi lah. Memang galak pakai hak Jawi. Tapi bila tak reti Jawi, Rumi lah. Tapi dia tak mahu hak Rumi. Dia kata macam bukan kita. Dia suka tengok kitab Jawi ni halu-halu gitu, dia suka tengok. Tapi dia tak pandai nak baca. Bukan nak pandai baca, dia kenal alif betul, dia kenal. Tapi dia nak baca tu ada tempat dia boleh baca, ada tempat tu payah. Lepas tu macam mana dah mutalaah tak boleh. Dia belajar kitab tulis je, kitab sama je. Dia tak tinggal kitab penuh bagi hati tu. Ada orang seumpama tu. Patutnya kita belajar sekali dua cukup lah. Lepas tu sentiasa mutalaah, baca semua. Satu-satu sifat kepujian kecelaan tu kita tahu satu-satu. Sifat kepujian ni nak semadi hati macam mana? Sifat kecelaan ni nak perihal daripada hati macam mana? Mari di hati sifat hasad dengki. Macam mana kita nak pelihara diri kita daripada dengki tu? Mari juga deki di hati ni. Macam mana nak lepaskan diri daripada dosa deki tu? Sebab kadang-kadang tak ada nak buang. Sebab deki-deki ni antara sebab utamanya kita berseteru. Memang ada orang kita dengan dia memang tak boleh nak pergi. Bukan kata balah, bukan kata putus silaturahim, tidak. Tetapi tidak ngam. Tidak ngam ni kadang-kadang adik-beradik. Dia seumpama tu. Dia adik-beradik ni dia kata tak ngam. Memang tak ngam sungguh. Tak macam dua beradik. Tapi adakah putus silaturahim? Tidak. Tapi kalau dok kata emergency, tak akan pergi mari. Emergency sangat baru pergi mari. Jadi kita tu adik-beradik, dengan jiran tetangga, dengan ramai-ramai gitulah. Ada yang kita dengan dia apa? Dia apa? Tak nak pergi lah, bulu mata panggil dah dah. Jadi seumpama ni, kalau yang kita tak baik dengan dia dapat nikmat, mudah timbul di hati. Cita biar Tuhan tarik nikmat. Sebab apa? Kita dengan dia tak baik. Biasanya tabiat manusia seumpama tu, adalah deki di hati sikit-sikit. Macam mana nak melepaskan dosa deki? Walaupun ada deki di hati sikit-sikit, tapi tidak dicatatkan dosa. Macam mana nak melepaskan? Itu dah kita pernah bagi hati. Tu nak kena mutalaah tu. Kena sentiasa mutalaah. Hak kita pernah bagi hati untuk biar lengkap fardu ain tasawuf. Tapi hak kita dah kitab ni pendeklah ceritanya. Hak dahulu bicara hak, dia masuk bawah tu hak fardu ain daripada ilmu fiqh lalu dah. Hak dahulu panjang hak fardu ain daripada ilmu tauhid. Hak ilmu tauhid ambil molek dalam kitab Minhajul Abidin ni. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin ni tak habis lagi ni. Bicara bab tauhid ni. Sebab nanti di bawah dia akan masuk pula kepada fardu kifayah daripada ilmu tauhid. Kemudian didatangkan pula hak kewajipan fardu ain. Tajuk fardu kifayah. Dia datang pula hak fardu ain. Mana kalau datang syubhah pada usuluddin yang takut bahawa cedera pada etikad kamu, maka tertentu jadi fardu ain itu menghuraikan syubhah itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memada akan dia. Akan timbul syubhah kesama dalam bab pegangan. Ni dia Surat 14 nanti di bawah tu hak fardu ain, tapi tajuknya fardu kifayah. Tapi kalau ada datang syubhah, kesamaran, kekeliruan dalam bab usuluddin yang takut bahawa cedera engkau pada i'tikad, maka fardu ain kau menghuraikan, boleh menghuraikan, boleh benda ni menghuraikan antara hak mana hak pegangan yang tu, mana kau pegangan hak salah.
Kemudian nanti pula dia ada sambung lagi bicara berkaitan dengan tauhid. Sebab nak masuk kepada Aqabah Taubah muka surat 16. Ni panjang lagi ni lah kitab kita ni. Tekan berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan kebanyakan ahli neraka adalah orang yang fakir daripada ilmu. Itu kebanyakan ahli neraka. Kemudian ada apa nak pergi lagi pembicaraan Allah Ta'ala tidak menyurai dengan makhluk. Allah Ta'ala mana ni? Maha suci Allah Ta'ala tidak bersifat Allah Ta'ala dengan tempat. Allah tidak bertempat. Ini dia akan bicara nanti. Yang kita bicara melepas ada. Hak berkaitan ayat mutasyabihah ada. Allah duduk di atas arah. Allah duduk di langit. Lepas ada komen minggu lepasnya dia kata cikgu ustaz sekolah ajar gitu, dia ajar anak murid supaya berhujah dengan mak ayah di rumah. Saya baca minggu lepas. Maknanya ustaz sekolah ajar pada pelajar dia, Tuhan duduk atas arah. Tuhan duduk atas langit. Dia ajar kepada anak murid dia supaya balik berhujah dengan mak ayah. Macam mana mak ayah? Kalau anak balik, ustaz sekolah ya, Tuhan duduk atas arah. Tuhan duduk atas langit. Dia balik ajar pada pelajar supaya berhujah dengan mak ayah di rumah. Macam mana kita nampak pegangan? Itu berkaitan dengan Allah bertempat. Kemudian lagi dibicara musuh 16 tu pula. Dan bahawa tiada ada di alam mulki, di dunia ni, dan alam malakut, alam langit, melintah khatir, terlintas di hati, dan berkelip yang memandang, berkelip mata yang memandang, melainkan dengan qada Allah, dan qadarnya qada Allah, dan iradahnya iradah Allah, dan kehendaknya kehendak Allah. Terdetik di hati pun qada qadar, berkelip mata pun qada qadar. Maka setengah qada qadar ni kebajikan dan kejahatan, qada qadar, dan manfaat dan mudarat, dan iman qada qadar, dan kufur seseorang qada qadar. Ni surat 14. Dan bahawa tiada wajib atas Allah Ta'ala bagi seorang hamba daripada makhluknya. Maka orang yang lebih pahala akan dia, maka dengan kurniaannya tak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah balas dengan syurga, tak wajib atas Allah. Itu fadli kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kata Minhaj. Sekalian qada qadar, beriman seseorang qada qadar, kufur semua bahala seorang qada qadar. Ini akidah. Ini dia ada ulang-ulang tauhid ni dalam bab ilmu dan kitab Minhajul Abidin ni. Kita macam mana? Hak fardu ain terdahulunya hak ilmu tauhid. Terlepas tu tak ada. Syarat syurga adalah tauhid. Syarat syurga adalah iman. Syarat syurga adalah iman. Tauhid, akidah, itu syarat syurga. Boleh pergi pada amal-amal yang soleh. Bayangkan, wa amal ibadah. Lama mana berpegang di akidah. Perkara jahat, kufur dan maksiat. Bukan qada qadar. Bayangkan, wa amal ibadah. Selama-lama daripada umur balik. Berpegang perkara jahat, bukan qada qadar. Habis cerita. Kemudian kadang-kadang seperti faham, bila dihuraikan jadi pening pula. Ketentuan azali, waktu tetap dah, waktu selesai. Hak ketentuan azali. Ni yang sedang berlaku sekarang. Ni keesaan Allah pada perbuatan yang sedang berlaku sekarang. Perbuatan Allah. Hak baik, iman dan taat Allah yang buat. Hati beriman, itulah perbuatan Allah, bukan hati kita. Hati beriman kepada Allah, itulah perbuatan Allah, sebagaimana Allah tentukan pada azal. Hati beriman dengan malaikat, itulah perbuatan Allah, bukan perbuatan hati kita. Hati beriman tak dengan hari akhirat, hati beriman dengan hari akhirat. Hati beriman itulah perbuatan Allah. Gerak diam kita belajar, gerak diam kita buat amal, itulah perbuatan Allah. Itu hak baik.
hati yang kafir dengan Allah. Nah, orang kafir. Hati dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dia perbuatan kafir, pergi sembah berhala. Percakapan dia percakapan kafir. Ni orang kafir, orang kafir. Dah kenal tak orang kafir? Sekarang ni bunyi tak tahu, saya tak faham kok kenapa tak boleh kata orang kafir, kena kata non muslim. Mana? Oh duk baloskan ni saya tak tahulah. Orang kafir marah kata dia kafir. Tak payah mana ke tak payah kata kafir. Masuk Islam lah. Tak kata kafir dah kemunya. Masuk Islam. Orang kafir marah kata dia kafir. Lepas tu nak kata apa? Non-Muslim. Ke mana? Tak payah mana. Tak boleh kata kafir. Cukup mudah. Mengucap 2 kalimah syahadat. Saudara lalu dah. Saudara lalu dah. Saudara lalu dah. Tak ada kafir dah lah. Mengucap 2 kalimah syahadat. Oh, marah kata kafir. Tak mau masuk Islam. Kafir lah maunya. Pelik sungguhlah. Oh, kafir. Allah. Tak dia mah kafir nak kata macam mana? Takkan nak kata tak non-Muslim lah dia kata. Tak Islam. Sekarang ni, hati dia kafir. Kafir kepada Allah. Siapa buat? Hati dia kafir kepada Allah, siapa buat? Allah yang buat. Jadi Allah buat hati orang kafir, kafir kepada Allah. Betul? Pening pula dia dengar. Pening kat mana? Perkara jahat kau tak kodar kan? Kisah Allah pada perbuatan. Sekarang ni dak hati tu kafir dengan Allah. Yelah Allah buat hati kafir dengan Allah. Oh, jadi Allah buat hati orang kafir, kafir kepada Allah sendiri. Lah, itulah perbuatan Allah. Dia pening pula. Kata pasal mana ni? Payah sangat ni. Perbuatan dia apa? Sembah berhala. Tu, dia perbuatan dia sembah berhala. Perbuatan sembah berhala tu kafir dengan Allah Taala lah tu. Siapa buat perbuatan sembah berhala tu? Allah yang buat. Ini pegangan ni. Bukan nak cerita kat luar tak ada adab lah pula situnya. Ini cerita dalam majlis ilmu. Perbuatan itu perbuatan kafir kepada Allah. Semua berhala. Perbuatan kafir kepada Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah Ta'ala lah. Oh, pening pula dah ustaz mengajar. Ini apa pula? Buat perkara jahat. Allah buat belaka. Dari mana Allah buat belaka? Sekarang ni dia kafir kepada Allah. Allah yang buat kafir kepada Allah. Kan? Ni tak tahulah. Dia jadi pening. Sekarang ni itu perbuatan kafir. Perbuatan maksiat. Maksiat ni apa maksiat? Derhaka kepada Allah. Itu perbuatan maksiat. Derhaka kepada Allah. Allah perintah semayang. Dulu apa ke semayang? Allah perintah tutup aurat. Dulu apa kepada perintah Allah? Dia derhaka kepada Allah. Perbuatan derhaka kepada Allah tu perbuatan siapa hakikinya? Perbuatan Allah lah. Perbuatan Allah buat perkara yang derhaka kepada Allah. Itulah dia keesaan Allah pada perbuatan. Oh, dia pun jadi pening pina pula. Kata belajar tauhid macam mana gitu payah sangat. Dan sekarang ni dia derhaka kepada Allah. Dia derhaka kepada Allah. Allah suruh, dia tak buat. Allah larang, hak tu hak dulunya. Hak Allah suruh, dia tak turut. Yang Allah larang, hak larang tu lah dia suka sangat. Ini dia panggil perbuatan derhaka. Tapi perbuatan derhaka kepada Allah ni, siapa yang buat perbuatan derhaka ni? Allah yang buat. Hak menentu tu pada azal. Itu siap dah tu, hak menentu tu. Itu pada azal tu siap dah. Sekarang yang sedang berlaku ni. Berlaku perbuatan derhaka ni. Allah suruh, dia buat. Dia hak perbuatan hambanya, dia tinggal hak Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala larang, hak tu hak dia buat ni. Jadi perbuatan derhaka kepada Allah ni perbuatan siapa? Perbuatan Allah lah. Bukan gitu pula pening dok timbulnya. Itu makna baik jahat qada qadar. Qada qadar kita minhaj ni. Saya bawa surah Iman qadar qada. Tadi saya sebut musyad 16 tadi tu qada qadar tu
jalanan Imam Ghazali, jalanan Imam Asy'ari, qada qadar. Saya surah Imam ni kalau cerita rukun kenal saya bawa qadar dan qada, jalanan Imam Maturidi. Qada qadar kita minhaj. Jalanan Imam Ghazali, jalanan Imam Asy'ari. Kalau saya buat surah Imam, jalanan Imam Maturidi, qadar qada. Itu dia rukun iman yang ke-6. Perkara jahat Allah telah menentukan pada azal. Berlaku perkara jahat sekarang, tu berlaku hati kafir kepada Allah, berlaku perbuatan kafir kepada Allah, berlaku perkataan kafir kepada Allah. Itu semua perbuatan Allah. Hati kafir tu Allah buat, perbuatan kafir tu Allah buat, kata-kata kafir tu Allah yang buat. Maksiat berlaku pula Allah buat. Maksiat ni derhaka pada Allah, Allah buat lah. Ada ni. Ni rukun iman yang ke-6. Tak lepas sini tak ada agama. Tak ada. Dah semayang tunggal-tunggik tu buatlah. Kenapa dipanggil tunggal-tunggik semayang? Tunggal lepas tu tunggik. Ada cakap gitu. Oh, rajin semayang tunggal-tunggik. Tauhid macam mana? Iman akidah macam mana? Tak peduli. Exercise dia panggil. Pagi-pagi bangun exercise. Exercise lah tu. Oh tua kan, dia kena sentiasa exercise. Tapi itu bukan amal ibadah. Itu bukan amal ibadah. Ada ni. Nak amal ibadah, minhajul abidin. Ni minhajul abidin. Perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah. Betul-betul nak mengabdikan diri akan Allah, ikut susunan kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan mengabdikan diri pada Allah kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Ini perjalanan ibadah nak ke syurga. Ini ambil dah kitab Minhajul Abidin. Susun molek satu-satu akabah. Ni akabah ilmu. Susun molek ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini mandatori, ni tak ada. Tak sudah elah macam mana pun. Saya tak cerdik, saya kalau belajar pun tak faham-faham. Faham ke tak faham? Atas kurniaan Allah. Yang wajibnya belajar ke tidak? Yang Tuhan tanya belajar ke tidak? Yang wajibnya belajar. Tak ada alasan. Tua ke tak tua ke, boleh faham ke tak boleh faham ke, bukan alasan. Cuma kadang-kadang dikata macam-macam. Fardu ain. Macam ilmu ni fardu ain je. Ilmu agama Allah. Puluh tahun belajar tak habis. Bukan ilmu agama fardu ain saja, tapi ilmu fardu ain lah kewajipan mandatori. Biasa sah mandatori ni dulu. Baru nak cerita fardu kifayah. Tapi kalau kapung kau, ulang fardu ain je lah. Kalau kapung, fardu ain pucukkan cemakin. Sakatan had fardu ain pun tak tahu baik hak mana. Atau ambil kitab Minhaj ni. Hak sakatan had fardu ain ilmu tauhid dahulunya, had ilmu fardu ain tasawuf ni. Ilmu fardu ain tasawuf ada kitab pernah bagi hati. Ada pergi duduk di hadapan tu, had sakatan fardu ain daripada ilmu fiqh pula. Fokus hak ni. Fardu ain diri kita, fardu ain anak cucu kita. Fokus hak ni. Ni dia cerita dunia. Kata dunia sementara, tapi hati duniawi. Dulu pun diri belajar ilmu dunia, ilmu agama dikesampingkan. Anak pun ilmu dunia, ilmu agama dikebelakangkan. Cucu pun sibuk lagi dengan ilmu dunia. Penting lagi ni kejayaan cucu ilmu dunia, kejayaan ilmu agama. Duduk majlis surah, tapi cakap dunia semata-mata. Berbangga dengan kejayaan dunia anak cucu semata-mata. Cakap di mulut, kita orang tua dah, nak mati esok sekarang dah, dia kata. Nak mati esok sekarang kan ni, dunia semata-mata. Dia nak balik pada akhirah, ilmu kena cukup. Ini hak akabah yang pertama, bonggok peringkat yang pertama dia tujuan akabah dalam kitab Minhajul Abidin
ila jannati rabbil alamin. Dan ada pun had sakatan barang yang ilmu yang wajib dituntut daripada ilmu syariah, yakni ilmu fiqh, maka tiap-tiap barang yang tentu atasmu wajib berbuat akan dia, maka fardu atasmu mengetahui akan dia. Dia kasar mudah. Hak wajib kita buat, wajib kita tahu. Kita wajib sembahyang, wajib kena tahu. Kita wajib puasa kan, tambah lagi puasa. 5 bulan lagi puasa. Sekarang ni tak tahu lagi bab puasa. Bukan tak tahu, ada hak kurang-kurang ingat. Moga setengah tahun dah kan. Sekarang ni apa nak pandai dalam bab puasa ni? Tak apa. Sebab apa? Tak puasa lagi. Nanti 5 bulan. Dekat-dekat Rejab Syaban kena belajar semula bab puasa. Wajib engkau kerjakan, wajib engkau belajar. Belajar bab haji umrah. Sekarang kita nama tak tahulah. Tak naik-naik nama contohnya. Belajar bab haji umrah. Bukan wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Tapi sampai saat nama naik wajib fardu ain, kena belajar bab zakat haji umrah. Yang mana engkau wajib kerjakan, wajib engkau belajar. Dia berniaga. Dia wajib kena bayar zakat perniagaan. Dia kena belajar bab zakat perniagaan. Sebab dia berniaga. Kita tak berniaga, kita jahil bab zakat perniagaan, tak ada salah. Dia berniaga. Dia wajib mengeluarkan zakat perniagaan. Dia kena belajar berkaitan dengan zakat perniagaan. Dia ternak binatang. Kambing dia puluh-puluh, ratus-ratus ekor. Lembu dia puluh-puluh, ratus-ratus ekor. Dia ada tu. Wajib mengeluarkan zakat ternakan. Maka wajib fardu ain dia kena belajar zakat ternakan. Kalau kita ni tak ada ternakan ni, tak ada kewajipan. Jadi hak fiqhnya, yang wajib engkau kerjakan, wajib engkau mempelajarinya. Hak tetap dahnya, taharah, bab semayang, taharah, bab semayang, bab berjemaah, ini hak tetap dah. Hak puasa, setahun sekali. Hak haji, sekali sama hidup. Hak bab zakat, atas orang-orang tertentu. Yang dah ni. Jadi hak tetapnya apa? Taharah, semayang, bab berjemaah. Bab berjemaah kan kita tetap kan? Bab berjemaah. Hak mana yang kita nak aman, kita kena belajar. Kita sentiasa musafir. Amal kita nak jamak, nak qasar, nak jamak, nak qasar. Wajib fardu ain belajar bab jamak qasar. Jangan amal saja. Sebab kita nak amal ni. Sebab kita selalu keluar jauh. Jamak qasar. Kita nak kerjakan, maka wajib fardu ain kita belajar. Tu hak secara kasar, hak fardu ain daripada ilmu fiqh. Dah kitab ni comel dia punya susunan ayat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.